والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Astagfirullah al-Azim. Yang saya muliakan, mengurusi orang kita pada kami Sahibul Fadilah Ustaz Adhan Ishaq Hafizahullah Ta'ala, asas dan mengurusi pada kompleks Tarbiyah Al-Jannah Berdaraja di Universiti. Seterusnya Sahibul Fadilah Ustaz Haji Hafizahullah Ta'ala yang baru saja keluar pada petang ini. Juga yang saya muliakan Sahibul Fadilah Ustaz Munawir Hafizahullah Ta'ala, merupakan pegawai daripada Jabatan Agama Islam Telah, juga penceramah tersebut. Tidak yang pegawai yang bertugas di sekolah ayat dalam hukum ayat. Dan seterusnya kepada Sahibul Fadilah Ustaz Said Al-Bakri, juga dengan Said Hafizahullah Ta'ala, muslimin muslimat, ibu ayah yang mulia dicintai Allah dan Rasul sayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Bila berakhir bulan Ramadan, di sana terdapat riwayat yang menyatakan tentang bagaimana kesedihan yang melanda kepada seluruh sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in bila Ramadan dan meninggalkan mereka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu ayah para guru yang mulia, sedihnya mereka, hiburnya mereka di saat Ramadan dan meninggalkan mereka. Kerana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat unik. Masya Allah. Dah yang disebutkan dalam hadis kursi yang Allah menyatakan bahawa setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, tapi puasa itu adalah untuk aku, maka akulah yang akan beri ganjaran kepada mereka. Bermakna puasa ini adalah direct, secara langsung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu, kerana itu jugalah ya, kita melihat bahawa ada beberapa perkara yang menjadi maksud dan tujuan kita berpuasa, iaitu yang pertamanya, puasa ini adalah untuk mentakarubkan diri kita kepada Allah. Bila Allah sebut tadi bahawa puasa kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila kita memahami betapa hebatnya didikan ibadah puasa itu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka tajuk forum kita, akukah atau Ramadan yang akan pergi atau yang akan meninggal dunia ya. Jadi kita di awal-awal lagi ada di antara kita yang telah pun meninggalkan Ramadan sebelum berakhirnya Ramadan. Masya Allah, para guru, ayah-ayah dan ibu-ibu yang mulia. Sebab itu Ramadan ini juga adalah merupakan bulan ataupun satu ibadah yang mana ianya merupakan syarat untuk Allah berikan ganjaran yang banyak kepada kita, untuk berikan pahala kepada kita. Sebab itu menahan diri itu juga dengan maksud kita mendapatkan makanan yang halal ketika berbuka. Sebab Allah nak cerita dekat kita, orang yang biasa makan yang haram ini
segala amalannya ditolak, doanya juga ditolak. Dan yang ketiganya, ibadah puasa ini memberikan kepada kita dua kenikmatan, dua kesenangan. Itu yang pertamanya, yang para sahabat sangat sedih di saat Ramadan hendak meninggalkan mereka, yaitu apabila mereka tahu mereka akan kehilangan nikmat atau kesenangan yang pertamanya, iaitu nikmat ketika berbuka. Disebutkanlah hadis, dua kesenangan, dua nikmat itu, nikmat ketika berbuka dan nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan yang disyariatkan pada 10 Syaban pada tahun kedua Hijrah, dan uniknya Ramadan ini, puasa ini, Allah sebut perkataan siyam sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Allah sebut perkataan siyam sebanyak 8 kali dalam Al-Quran, yang dengan maksud puasa menurut syarak. Hanya sekali Allah sebut perkataan saum. Ditafsirkan oleh para ulama, perkataan saum itu dengan maksud diam dari berkata-kata, tidak merujuk kepada makna puasa. Tapi yang merujuk kepada makna puasa itu sebanyak 8 kali Allah sebut, iaitu perkataan siam. Maka dalam keunikan ibadah puasa itu, kenapa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bersedih, sangat sedih tak kala puasa bulan Ramadan hendak meninggalkan mereka? Kerana yang pertamanya, ianya merupakan rukun keempat dalam rukun Islam. Perkara yang menyempurnakan keislaman seseorang, itu rukun keempat daripada 5 rukun Islam. Yang keduanya, pada bulan Ramadanlah diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Hadis sahih Muslim riwayat dari Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala menyebut, ketika ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapakah engkau sering berpuasa pada hari Isnin? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hari itu hari dilahirkan aku, dan pada hari itu hari diturunkan Al-Quran. Maka kemuliaan Al-Quran itu dimasukkan pula dalam bulan yang sangat mulia yang namanya Ramadan, turun pula pada malam yang sangat mulia namanya Lailatul Qadar. Maka perkara yang ketiga, yaitu keunikan Ramadan ini, apa dia? Yaitu berlakunya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan lepas bulan Ramadan, Syawal, tunggu Syawal kalau Lailatul Qadar ada lagi, kan? Tunggulah, takkan muncul. Dia hanya berlaku pada bulan Ramadan. Para guru, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, orang pakat buru, para sahabat sedih di saat Ramadan nak meninggalkan mereka. Sebab apa? Sebab orang memburu Lailatul Qadar ni, pasal dia hanya ada pada bulan Ramadan. Sebab bulan yang Masya Allah Tabarakallah, yang dicari-cari dalam hadis Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barizbah Bu'anaf Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga disebut dalam sebahagian daripada hadis-hadis dari kitab Sahih Muslim oleh Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kedua-dua kitab sahih ini tentang bagaimana jangkaan-jangkaan berlakunya malam Al-Qadar itu. Dalam riwayat Bukhari menyebut pernah Lailatul Qadar berlaku pada malam 27, iaitu malam semalam. Dalam riwayat Bukhari juga menyebut Lailatul Qadar pernah berlaku pada malam 25. Dalam Al-Bukhari juga menyebut bahawa Nabi SAW perintahkan, burulah Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar pada 10 malam ganjil yang terakhir. Dalam Sahih Bukhari juga menyebut bagaimana Nabi sebut bahawa carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, malam ganjil sepanjang Ramadan, bermula pada malam 1 Ramadan sampai malam 29 Ramadan. Yang lebih menarik lagi, di saat kita mencari malam-malam yang ganjil,
tiba-tiba dalam Sahih Bukhari ada menyebut tentang bahawa Lailatul Qadar pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW pada malam 24 Ramadan, malam genap, yang boleh rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maknanya Allah nak cerita apa dekat kita? Maknanya para sahabat yang sentiasa memburu Al-Qadar ini, mereka tahu bahawa Allah sebenarnya hendakkan mereka dan kita bersungguh-sungguh beribadah pada setiap malam, bukan memilih-milih malam-malam yang tertentu. Masya Allah, tabarakallah, siapa sangka kan, bila kita baca kitab Sahih Bukhari jumpa hadis menyebut tentang Lailatul Qadar berlaku pada malam 24 Ramadan, Masya Allah, pada malam genap. Jadi maknanya nak suruh kita beribadah setiap malam. Yang pertama tadi rukun Islam yang keempat, yang kedua bulan diturunkan Al-Quran, yang ketiga berlakunya malam Al-Qadar, dan yang keempat tidak ada kefarduan solat pada tarawih pada bulan lain melainkan pada malam Ramadan. Berlakunya tarawih pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Masya Allah, tabarakallah, di zaman Rasulullah SAW ketika hayat baginda, kalimah tarawih ini tidak disebutkan lagi, disebut sebagai qiyamus siam, sebagai malam untuk menghidupkan puasa, malam untuk menghidupkan ibadah untuk menghidupkan malam, qiyamul lail, yang kita sebut qiyamul lail ataupun qiyamus siam, yang disebut untuk membangunkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi tidak ada satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallam dan sahabat juga sampai kita hari ini, iaitu tarawih, melainkan hanya pada bulan Ramadan. Yang kelima, para sahabat radhiyallahu ajmain sangat hiba, sangat sedih, menangis kerana bila Ramadan nak meninggalkan mereka, kerana pada bulan Ramadan lah berlakunya pengalaman pahit manis mereka bersama baginda Sallam, iaitu perang Badar. Dan yang keenam, mereka sangat sedih ketika Ramadan hendak meninggalkan mereka, kerana pada bulan Ramadan lah berlakunya Fathul Makkah, itu pembukaan kota Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan. Para guru, ayah-ayah dan ibu-ibu yang mulia, maka sebab itu kerana ada di antara mereka ada riwayat menyebut bahawa ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya sepanjang tahun ini menjadi Ramadan. Sedihnya mereka di saat Ramadan hendak meninggalkan mereka. Jadi sekadar itu untuk pusingan pertama, dan harap yang terakhir. Ada lagi pusingan ke? Tak ada. Jadi itu sahaja daripada saya, ya. Mohon maaf atas kesalahan dalam bahasa. Aku luka astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam mana pun pusingan ni, dia tetap pukul 7 akan berhenti. Kalau pendek Ustaz Alin dia cover sejam. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad James atas kupasan. Alhamdulillah, kita tanda orang-orang yang beriman, mereka amat sedih bila mana Ramadan berada di penghujung. Sebagaimana Ustaz Muhammad James sebut tadi, sahabat-sahabat sedih, mereka bimbang mereka tak jumpa lagi dah Ramadan tahun yang akan datang. Masalahnya sebagian orang ini dia tak sedih. Kalau dia sedih pun sedih sebab PKP mula esok, tak boleh beraya, tak boleh menega, tak boleh macam-macam. Ada sebagian orang dia seronok bila Ramadan nak habis. Dia tak sabar lagi dah nak perasap rokok siang, 11 siang. Dia tak sabar lagi dah. Selama ni masalah, dia kata kalau nak makan paksa pergi belakang kedai guna plastik hitam. Dia tak puasa macam saya sebut tadi lah. Ada orang yang datang Ramadan, dia kata Ramadan ini menyusahkan dia, membebankan dia. Na'udzubillah min zalik. Tapi bagi orang yang beriman, Ramadan ini amatlah seperti umpama tetamu yang mereka amat sayang, amat mereka kasih, mereka tak nak berpisah. Jadi inilah kita, mudah-mudahan insya-Allah menjadi seumpama itu. Kita tetamu yang kita tak nak pisah dengannya. Sampai hari ini, sebagaimana Ustaz Menawir pun sebut malam tadi di program di studio Pak Ya Senario, Sepatu Senario, sama dengan Abang Hamdan, Abang Wahid Senario, bagaimana kita amat rasa sedih bila mana ada orang yang dia dah awal-awal putar lagu raya, satu Ramadan dah pasang lagu raya dah. Seolah-olah tak suka dengan
kehadiran Ramadan. Halau awal-awal lagi. Jadi kita tak nak jadi macam itu. Silakan Ustaz Alimdin untuk kupas tajuk kita pada hari ini, aku atau Ramadan yang akan pergi. InsyaAllah kita ada masa sampai pukul 7 untuk kita bersama dengan para murabbi kita. Hari ini kita ambil orang Ipoh semua. Ustaz Munawir daripada sekolah Ta'yah, Piu Said dia ada sekolah di Matah Baidi dia, Ustaz Jim ada Asuh, Ustaz Alimdin pun ada Ma'had Tafiz Al-Qalidiyah di Seri Kinta. Ini semua kira merupakan murabbi, ramai anak murid dan buka sekolah masing-masing. Antaranya ustaz-ustaz kita yang ada buka sekolah ni, tuan-tuan boleh bantu, boleh cari nama-nama mereka dan boleh sumbangkan di sekolah mereka masing-masing, insya-Allah. Terutama di penghujung Ramadan ini kita lipat gandakan sedekah kita pada sekolah Piu Said, sekolah Ustaz Jim, sekolah Ustaz Alimdin. Tak payah ada juga ustaz? Tak ada. Tak ada. Ini sekolah-sekolah persendirian. Tak payah ni sekolah under kerajaan negeri. Tapi bagi tuan-tuan yang ingin menyumbang pada Kota Raja, ada nombor akaun tertera. Bagi untuk sekolah murabbi kita yang lain, bolehlah tengok page mereka, Facebook mereka, tengok nombor akaun yang ada untuk sama-sama bantu di penghujung Ramadan ini, insya-Allah. Saya juga rakamkan terima kasih pada baru ni bila kita lancarkan 100,000 untuk bayar kontraktor untuk khas rumah wakaf di Kota Raja yang dilancarkan oleh Syekh Zainal Asri dan Tuan Guru Zulkifli Ismail pada hari Ahad lepas. Jumlah 100,000 itu bahkan lebih juga bila kita cek akaun, melebihi 100,000 dan tempoh 4 hari saja. Alhamdulillah. Dan kita masih buka kita punya sumbangan untuk fasa berikutnya dan kelangsungan aktiviti pengurusan di Kota Raja. Amat kita alur-alurkan sumbangan kepada tuan-tuan perempuan, khususnya sidang penonton yang mengikuti live pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita boleh ikuti program kita live di Facebook asatizah kita yang ada live di Facebook page ataupun Ustaz Alimdin, Ustaz James. Piu Said dah share lah belum? Dah share. Ustaz Munawir pun ada. Alhamdulillah. Saya yakin hari ini yang datang Kota Raja pada petang ni pun alhamdulillah ramai yang datang, termasuk para malaikat. Alhamdulillah. Dan juga yang menonton pun di ke-5 page ataupun 8 termasuk Kota Raja. Audio kuliah pun ada hari ini. Terima kasih sudi datang. Ramai yang lepas pada live ni pun nanti akan ribuan yang akan menyaksikan majlis ilmu kita pada petang ini. Jadi kehadiran kita ini Allah tidak sia-siakan, insya-Allah. Jadi saya silakan pada Ustaz Alimdin untuk meneruskan sesi berikutnya. Kita tak ada nak rehat sebab air pun tak ada petang ni. Sekejap lagi kita buka puasa, iftar sama-sama. Bagi orang Ipoh yang sekitar boleh datang lagi. Kita akan bersiaran sampai pukul 7 dan kita akan beriftar buka puasa special hari ini, nasi kenduri titi serong parit buntak mai hari ni. Sebab PKP esok kita order hari ni, takut sebulan mengidam tak dapat makan. Jadi kita order daripada jauh untuk sama-sama kita sajikan pada para tetamu kita pada hari ini. Silakan Fadil Ustaz Alimdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya kata Allah, kami membeli di perkalangan orang-orang yang beriman itu dengan diri dan harta yang dikorbankan, lalu kami gantikan dengan syurga yang kekal abadi. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 111. Yang dimuliakan Sahibul Muhtaram, moderator forum perdana pada petang ini, Ustaz Azhan, sahabat ahli panel, Ustaz Munawir, Ustaz Piu Said, Ustaz Umar Jim, dan juga kru-kru yang bertungkus lumus untuk merakam live FB dalam forum petang ini, dan juga tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah pada petang yang berbahagia ini dapat kita berkumpul dalam suatu majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan dapat kita keberkatannya, kerahmatannya dan keampunan
yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan yang mulia. Bahkan semut yang ada di dalam lubang pun turut berdoa untuk kita. Ikan yang ada di dalam laut, di sungai, di lumbung, di tasik pun turut sama berdoa bagi kita yang berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan banyak kelebihan yang kita dapat pada petang ini. Dan alhamdulillah forum perdana petang ini menyaksikan 4 orang di panel. Jarang dapat 4 orang di panel ni. Selalu 2 ataupun 3 lah yang paling maksimum. Petang ni 4 masuk moderator 5 orang. Tak tahulah apa lagi saya nak cakap lah. 4 orang ni dah balon dah, macam-macam lah. Cerita tentang Ramadan, cerita tentang puasa ni. Saya di penghujung ni tumpang-tumpang je lah ya. Nampal-nampal apa yang patut untuk kita kongsi ya, di dalam suasana ibadat kita di bulan Ramadan. Ini tuan-tuan sekalian, tajuk yang disebut itu tentang aku ataupun Ramadan yang akan pergi dulu, berkait rapat dengan pengakhiran Ramadan itu sendiri. Yang kedua, pengakhiran hidup manusia itu sendiri. Kalaulah kita katakan hidup manusia itu pengakhirannya kematian, kita tak tahu bila kita punya tarikh, masa, hari, tempat di mana, keadaan bagaimana kematian itu. Kalau Ramadan itu pergi, kita dah tahu hari ini 28 ke 27 hari ini 27. Oh, cepat sangat 28. Mak nak raya dah ni. Lagu raya Ustaz Azan kata tadi dah banyak lah. Hari ni 27. So 28, 29, 30. Kita tahu dah 3 hari lagi kita nak raya. Ramadan tetap pergi. Kita tak kejar Ramadan. Ramadan tak peduli dengan kita tuan-tuan. Dia akan tetap pergi. Jadi sama ada kita akan pergi dulu ataupun Ramadan pergi dulu. Soalnya, kalau sekiranya kita pergi dulu sebelum Ramadan pergi, apa kita punya preparation, apa kita punya persiapan dan persediaan sebelum datangnya malakul maut Israel. Kalau Ramadan itu pergi dalam keadaan kita tidak mengambil peluang, opportunities, manfaat yang ada sepenuh bulan Ramadan lebih kurang 30 hari, lagilah bertambah-tambah rugi kita. Yang pertama, persiapan pun kita tak buat untuk mati, dan peluang yang ada di dalam bulan Ramadan pun kita mensia-siakan. Di sinilah kita lihat yang ruginya bukan Ramadan, tetapi yang ruginya manusia yang berada di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Sebab itulah bila mana sunnahnya Nabi SAW, kita lihat Nabi bukan semata-mata berpuasa di bulan Ramadan, sehingga Nabi bertadarus dengan Jibril tiap-tiap malam. Boleh dikatakan Nabi baca, Jibril semak, Jibril baca, Nabi semak tiap-tiap malam. Selain daripada tadarus bersama dengan Jibril, maka Nabi juga beraksi di medan perang dalam perang Badar Al-Kubra di bulan Ramadan juga. Dan selain daripada itu juga di bulan Ramadan, maka Nabi sibuk mengejar, memburu malam 1000 kemuliaan, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Dan kalau kita lihat sepenuh bulan Ramadan, baik siang dan malamnya, Nabi tidak berehat. Nabi tidak berehat dan Nabi tidak ada masa untuk banyak masa dengan dunia. Tetapi apa yang berlaku, Nabi banyak habiskan masanya untuk beramal dengan amalan yang soleh, bagi buat bekalan untuk negeri akhirat. Akan tetapi kita tuan sekalian, hari ini banyak sangat masa yang terbuang. Bazar Ramadan saja 2 jam, kulu kile, akhirnya mutabak sebiji, sekeping aja, itu je yang dibeli.
2 jam mutabak sekeping. Ada juga mutabak kadang 2 jam roti bom je 2 biji lagi harum. Kadang-kadang 2 jam popiah basah 5 ketui, itu je dibawa. Tinggal habis tazkirah sebelum iftar, tinggal habis patutnya tadarrus Al-Quran atau tilawatil Quran, tinggal habis yang sepatutnya dia banyak zikir istighfar, selawat dan seumpama dengannya. Inilah kita nampak, bila kita tidak mengambil sunnah yang sebenar di bulan Ramadan daripada Nabi, maka kita tercicir. Kita lihat seolah macam kita juga menjadi ahlul ibadah di bulan Ramadan. Allah yang maha mengetahui. Sebab itu disebut puasa ini bagi aku, kata Allah, wa ana ajzibih, dan aku yang layak nak beri berapa markah, berapa poin yang dapat bagi orang yang berpuasa. Sebab kita tak lama lagi akan jadi seorang graduan. Kita akan grad daripada Universiti Madrasah Ramadan, tuan-tuan. Bila kita jadi graduan, sama ada kita skor 4 flag, orang panggil 4 flag ni maknanya point dia yang highest lah, champion. Dia tak main 3.2, 3.6. Dia 4 flag maknanya dia punya point tu 4. Semua subjek. Subjek tadarus 4, subjek puasa 4, subjek sedekah 4. Apa lagi? Subjek bangun malam qiyam Ramadan 4, subjek mendirikan malam Ramadan dengan amal ibadah pun semua 4. Orang yang macam ni dia dapat 4 flag. Berjaya dia menjadi seorang graduan. Mungkin bangkali dia juga dianugerahkan dengan dekan ataupun dengan apa dia anugerah, ialah anugerah diraja, anugerah dekan dan seumpamanya. Sebab bila mana orang yang tadi dia tahu dia akan pergi, mungkin sebelum Ramadan ni pergi ataupun selepas Ramadan ini pergi, maka tetap dengan persiapan yang cukup mantap, bekalan yang ada pada dirinya, Masya Allah. Ketika mana selesai sahaja Ramadan itu pergi, amalan dia, hidup dia di bulan Syawal, kalau kita katakan sama dengan bulan Ramadan, itu dah baik dah, terbaik dah. Tetapi bangkali mungkin lebih lagi daripada keadaan yang ketika mana dia berada di dalam bulan Ramadan. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, harus kita ingat bahawasanya bila Allah menyebut orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, bila kita jadi orang yang bertakwa dengan ibadat saum yang kita laksanakan sebulan Ramadan, kita menjadi seorang graduan yang cukup cemerlang, mumtaz sopi. Kita menjadi seorang graduan yang dikemuncak. Sebab kenapa? Kita dapat takwa ni, dalam Quran banyak menyebut tentang kelebihan orang yang bertakwa. Wal aqibatul lil muttaqin, kata Allah. Kesan daripada takwa yang macam-macam. Allah nak muliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah mulia orang yang bertakwa. Di antara lagi kelebihan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini khusus bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, nak jadi orang yang bertakwa ni bukan senang. Adatnya kita makan, kesannya natijahnya kenyang. Minum, bila kita minum air, kesan natijahnya kita hilang kehausan. Tidur malamnya, kita tidur malam, maka bangunnya kita akan jadi segar. Tapi puasa bukan satu jaminan, bukan satu daminallah, jaminan Allah. Hanya sekadar la'allakum tattaqun, kata Tuhan. Mudah-mudahan, semoga akan dilihat seluruh aspek dari sudut angle yang ada pada orang yang berpuasa sebulan Ramadan. Kerana itulah Nabi
menepuk dengan tangannya. Bila Nabi kata taqwa hahuna, Nabi kata 3 kali, 3 times, 3 marrah, Nabi kata taqwa hahuna, Nabi tepuk lagi, taqwa hahuna, Nabi letakkan tangannya di dada, Nabi tepuk di dada, menandakan inilah taqwa. Bermakna kalau sekadar kita tak makan, tak minum, tak subuh setiap hari, itu belum menjamin puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana pula hati kamu? Adakah hati kamu juga bertakwa kepada Allah Azza wa Jal? Sebab yang paling utamanya dinilai oleh Allah, puasa dilihat pada sudut hati mereka. Sebab itu bila mana niat di awal, ketika mana kita nak berpuasa fardu, sama ada malam ataupun sebelum waktu subuh, waktu sahur, kita niat itu bermakna apa tujuan? Maknanya niat itu menjadi booster. Bahasa moden sekarang booster, penggalak. Untuk apa dia? Kita pasang niat nak buat apa dia? Nak buat kebajikan. Aku nak semayang subuh berjamaah, aku nak semayang duha lagi, aku nak tadarus Al-Quran, aku nak istighfar 1000 kali umpama, aku nak selawat lagi, aku nak sedekah. Itu hikmah disuruh kita berniat awal sebelumnya masuknya waktu subuh. Nampak? Supaya kita sentiasa ada keinginan nak buat baik, amalan itu dilihat kepada niatnya. Jadi kerana itulah bila balik dilihat kesan takwa itu, orang yang dapat puasanya sehingga dia benar-benar dia menjadi orang yang bertakwa. Mudah kata ginilah, kalau kita katakan kita ni penyanyi-penyanyi kampung dulu, ya, joget lambak dan sebagainya, kugiran, selepas apa dia ataupun bila kenduri kahwin kita ada joget lambak, kugiran dan sebagainya, ada band. Waktu itu kita penyanyi kampung je, kita punya rate berapa? Orang bagilah RM10 kot, RM10, RM20, paling banyak pun RM100 kot. Tapi bila kita dah jadi penyanyi yang selebriti, yang terkenal, yang ada nama, tuan-tuan, agak-agak satu lagu berapa orang nak bayar? Sudah tentu satu lagu boleh cecah sampai RM30,000. Satu lagu je. Selebriti penyanyi yang masyhur, yang sohor, daripada penyanyi kampung dia akhirnya jadi selebriti, maka bayarannya sudah tentulah tinggi diberi oleh penganjur. Begitu jugalah kalau kita dah sampai kepada tahap martabat makam takwa, di mana-mana kita pergi, apa juga jenis ibadat yang kita lakukan, Allah akan bayar dengan nilai yang tinggi, tuan-tuan. Itu dia punya tamsilan yang kita boleh lihat. Allah akan bayar berapa banyak? Banyak. Kamu semayang, bukan kata tak semayang, semayang. Orang lain pun semayang. Semayang orang lain dengan semayang kita, pahala berbeza. Sama juga dia baca Quran, kita baca Quran. Tapi sebab kita dah ada nama di sisi Allah, kita menjadi golongan yang takwa, yang disebut wal aqibatul lil muttaqin. Kesan daripada takwa ni, kita dah dibayar tinggi oleh Allah. Amalan kecil tetapi Allah bayar mahal, bayarannya cukup tinggi. Maknanya, tuan-tuan, keuntungan bagi orang yang meraih suatu tahap makam rabih. Rabih ni apa dia? Salim pun berjaya, sukses. Tapi rabih ini lebih beruntung, syurga dia di sebelah Nabi SAW meneguk air telaga Kautsar, nahar fil jannah, ataupun sungai yang ada di dalam syurga. Ini kelebihan, advantage. Ini kelebihan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka menjaga disiplin, tertib, dan mereka juga dalam keadaan mengawasi nafsu mereka. Sebab kerana apa? Bulan Ramadan ni, kalau kita katakan syaitan sufidatis syayatin, digambarkan syaitan ini diikat di rantai. Yang beratnya kita sebenarnya, yang kita nak buat benda-benda maksiat, yang kita lara, disebabkan nafsu kita tak berjaya lawan sungguh-sungguh. Kita tak berjaya memerangi nafsu sungguh-sungguh, mujahadatu fil nafs. Kita tak berjaya memerangi nafsu kita sekuat-kuat. Sebab itu akhirnya kita tunduk dengan hawa nafsu. Nafsu kita nak raya, nafsu kita nak enjoy, nafsu kita nak main mercun, nafsu kita nak dengar lagu raya tadi. Inilah yang melingkari, yang berada di keliling kita. Akhirnya tak bermain kita dengan penjara duri yang cukup kuat. Walaupun kita berpuasa, sedangkan Nabi kata as-saumu junnah, puasa itu perisai, tapi akhirnya
Kita seolah tidak membentengi diri kita daripada nafsu yang mula menguasai diri kita. Mudah-mudahanlah baki lebih kurang dalam 3 hari lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapatlah kita menghabiskan saat kita kata imtihan, ujian, peperiksaan yang maha penting, nak menentukan kita punya puasa sebulan Ramadan diterima ataupun tidak. Innamal a'mal bil khawatim. Dilihat kata Nabi oleh Allah penghujung amalan. Bagaimana kita di penghujung Ramadan? Kalau sekiranya 3 hari, 3 days, within 3 days, kalaulah kita beraksi seumpama pejuang di medan Badar, insya-Allah tuan-tuan, bukan sekadar dengan lidah mereka wa zakara asmarallah wa zakara asma rabbih, bukan sekadar mulut mereka juga menyebut nama Allah, akan tetapi fi qalbi, dalam hati mereka juga menyebut nama Allah. Di samping fasalla, mereka solat dalam keadaan khusyuk, dan begitu jugalah dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di awal Ramadan dan di akhir Ramadan itu pun mereka tidak tinggal. Mudah-mudahan kita istiqamah. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Alimdin. Alhamdulillah dah 6.30, ada setengah jam lagi. Jadi kita minta lebih kurang seorang 5 minit untuk kesimpulan, rumusan kepada forum kita pada petang ini, pada setiap ahli panel kita, dan juga minta selitkan jugalah untuk kita buat promosi kempen untuk kompleks Tarbiyah Rawdatul Jannah ini, insya-Allah, untuk tausiah, infak, sedekah dan sebagainya dalam projek dana wakaf kita ataupun saham akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan Ustaz Munawir untuk pusingan yang kedua ataupun yang terakhir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azhan. Maka untuk pusingan yang kedua ini, atau secara kesimpulannya, marilah sama-sama kita menghayati tajuk ini. Kalaulah ini Ramadanku yang terakhir, if this is the last Ramadan, bermakna mungkin kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan selepas ini. Masya Allah. Kalau kita, hati kita ini tidak terasa dengan tajuk ini, kita tak berasa orang kata risau, takut, maka kita daripada orang-orang yang asyaddu qaswah, orang yang hatinya itu gerah. Sedangkan Nabi memberi satu saranan kepada seorang sahabat. Apa kata Nabi? Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Apabila kamu nak berdiri mengerjakan solat, maka anggaplah dalam hati kamu itu, katakanlah apa dia, kalau ini solat yang penghabisan. Kalau kita solat maghrib sekarang nak khusyuk, rahsia khusyuk, macam mana kita nak khusyuk? Kita kena kata kalaulah isyak sekarang tak ada nak solat dah. Maghrib sekarang lepas semayang, katalah sambil nak tunggu isyak tu 8.20 ajal kita sampai, maka dia takkan jadi 8 yang lebih awal daripada itu 19 atau 8.21 atau lebih daripada seminit. Dia akan tepat 8.20. Kita ni Allah Ta'ala akan ambil. Pasal apa? Bila sampai ajal kita ini tidak akan lambat walau sesaat dan tidak akan cepat walau sesaat. Ni kita kena ingat. So sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dengan hati yang orang kata rasa keinsafan ini, maka kalau kita takut kepada Allah, takut-takut ini Ramadan yang terakhir, takut-takut ini salat yang terakhir, maka siapa yang masih berkesempatan nak bersedekah, maka sedekahlah. Siapa lagi yang berkesempatan nak membuat kebajikan di jalan Allah, segeralah. Wasari'u ilal khairat. Hendaklah kamu bersegera, yakni berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, khairat, kebaikan, kebajikan. Kerana apa? Kerana kita tak tahu sampai bila umur kita. Siapa yang boleh jamin dia hidup sampai besok pagi? Cuba angkat tangan nak tengok. Ada tak yang boleh jamin dia boleh hidup sampai besok pagi? Takkan aku seorangnya. Tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Tanta balik sekarang dalam perjalanan je Allah dah ambil nyawa kita. Masya Allah.
Sebab itu tuan mati Allah, kalau nak buat kebajikan maka buatlah sekarang. Kalau nak bertaubat maka bertaubatlah segera. Jangan ditangguhkan taubat itu, jangan dilambat-lambatkan taubat itu, jangan ditakjilkan, jangan ditakhirkan taubat itu. Kerana apa? Ianya akan menyebabkan kita nadamah, menyesal di akhirat nanti. Masya Allah. Tapi yang jadi masalah kita apa dia? Bila sampai malam yang terakhir, macam kata Ustaz James Bevian tadi, yang dikatakan oleh Pius Syed tadi, Ustaz Alindin tadi, yang menjadi sentimental pada kita dan nak ambil Ramadan ni bukan sedih sebab peluang untuk kita rebut pahala Ramadan ni nak berakhir dah. Kita sedih pasal apa? Pasal raya PKP lah pula. Aduh, dah beli dah kuih raya, dah beli dah baju raya, nampaknya pakai dalam rumah je lah. Dan kita pula dihidangkan, kata Ustaz Alim tadi, dengan lagu-lagu yang menyebabkan kita sedih tak bertempat. Gemar di takbir di subuh hari. Oh, kan? Kalau aku nyanyi sekarang, bukan kepala ayah dah, bapa ayah turun. Jadi sama-samalah kita menginsafi, sama-samalah kita orang kata mentadabbur apa hikmah dia Allah jadikan PKP hari ini, mungkin untuk menyedarkan kita, memberi peluang kepada kita duduk di rumah dan muhasabah. Apa dia? Adakah kita sudah mengqadha, bertaubat dan sudah membuat kebajikan? Mungkin itu hikmah dia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Azhan dan juga pihak Kota Raja bersama dengan isteri dia Shimbi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Munawir. Silakan Ustaz Pius Syed untuk pusingan kesimpulan projek kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, kesimpulannya boleh kita dapat lihat ialah seperti mana kata daripada tuan-tuan guru kita tadi, iaitu perlunya kita membuat persiapan, sebaik-baik persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah banyak bekalan, sebaik-baik bekalan takwa kepada Allah SWT. Takwa tafsiran yang paling mudah sekali, apa yang Allah perintah kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Khususnya pada kesempatan masa yang Allah SWT bagi ini, sebab benda yang akan berlalu tidak akan kembali balik, dan benda paling jauh sekali benda yang telah berlalu, perkara yang telah berlalu, dia tak akan dapat digostan balik. Tuan-tuan macam Allah, carilah alat paling canggih yang tuan-tuan ada, tak akan dapat patah balik pada usia sehari, seminit, sesaat sebelum tadi. Maka terima kasih Allah SWT sekalian, tirulah para alim ulama. Fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falah. Tirulah hebat-hebat walaupun kita tak akan sama macam mereka. Nak tiru hebat ni salah satu dengan cara melihat ataupun dengan cara pembacaan. Kita baca manaqib para alim ulama, para salafun salih, bagaimana mereka menghadapi Ramadan al-Mubarak. Kalau tak boleh buat semua, jangan buang semua. Ma la yudraku kullu la yutraku julluh. Tak boleh ambil semua, jangan buang semua. Ni tak boleh ambil semua, dia buang semua. Memang tak nak ambil. Yang berlaku. Adapun tuan-tuan macam Allah SWT, wakil realiti pada zaman kita sekarang. Sampai tahap ada orang berani melawan para ulama, lawan para mufti, dengan sebab tak dapat balik. Seperti mana kata Ustaz Ahmad Munawir tadi, tak dapat retas negeri. Saya tertarik dengan status Ustaz Alim Din baru ni. Kita jangan risau tak boleh retas negeri. Yang patut kita risau tak boleh retas titian sirat, titian siratul mustaqim. Itu paling kita takut. PKP di dunia kita boleh selamat lagi, duduk dalam rumah bersama isteri, bersama suami. Yang duduk jauh pun, kalau ada isteri jauh, suami jauh, boleh balik dengan boleh bagi kebenaran. Ada lagi orang kata budi bicara untuk lepas. Tak, ni yang terbaru. Orang kata bukan setakat jalan tikus, jalan khebau dia lalu, kok bendang tu lalu nak rintas, nak balik negeri. Degilnya kita tuan Allah SWT, kita sibuk dengan urusan dunia lebih daripada urusan Allah SWT. Urusan kita bertemu dengan Allah satu masa nanti. Justru tuan Allah, nasihat saya nombor satu, diri saya ni seperti mana kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah SWT. Jangan sedap kita cakap tapi kita tak buat, itu satu masalah yang besar yang berlaku pada kita macam Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan sebelum terlambat lah, mungkin tak ada lain lepas ni, saya ucapkan selamat menghabiskan Ramadan. Moga kita sempat bertemu dengan Ramadan akan datang, dan minal a'idin wal faizin insya-Allah. Kullu amin wa antum bi khair.
Ustaz saya minta ni pesanan pada pewakaf Kota Raja. Dan tak lupa juga tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan di dunia ni ada pasang surut dia. Begitu juga tuan-tuan, kehidupan di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala diperlukan bekalan untuk kita bawa ke akhirat. Salah satu bekalan seperti mana disebut oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Kalau tuan-tuan pergi ke Kota Raja ni tengok air terjun mengalir sentiasa, tak berhenti air mengalir. Begitulah ibaratnya bagi orang berwakaf, orang menginfakkan hartanya fi sabilillah pada jalan Allah, Allah tidak akan rugikan mereka. Walaupun sikit Allah akan balas. Kalau Allah tak balas di dunia, Allah akan balas di akhirat. Kalau Allah tak balas dalam bentuk seumpama dengan dia, kita keluar RM10 dapat RM100, Allah tak bagi macam tu. Sebab Allah tengok kalau aku bagi banyak kat kamu, mu jadi la barau, kamu akan jadi bukan khabau. Barau mana jadi melampau kamu hidup. Maka Allah akan bagi contohnya kesihatan kita baik, anak-anak kita baik dan sebagainya. Maka tuan-tuan macam Allah, saya sarankan kepada semua yang menonton pada petang ini, marilah sama-sama kita pakai infak untuk pembangunan dan pengurusan di komplek Raudhul Jannah Kota Raja ini. Moga kesinambungan ini dapat diteruskan sampailah bila-bila, sampailah yaumil qiyamah nanti insya-Allah. Hadza billahi taufiq. Terima kasih. Silakan Ustaz Muhammad James untuk penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bahagia Sahibul Fadilah Ustaz Azhan Hafizahullah Ta'ala, seterusnya para guru, ibu-ibu dan ayah-ayah yang mulia. Hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum yang menyebut bahawa bagaimana ketika dalam hadis yang panjang, ketika Rasulullah SAW menaiki tangga mimbarnya, para sahabat melihat baginda menyebut amin. Dan begitulah naik ke tangga yang seterusnya masih lagi menyebut amin. Lalu saya pendekkan dalam hadis itu bahawa apabila ditanya kepada baginda Rasulullah SAW kenapa baginda menyebut amin itu, lalu kata Rasulullah SAW, telah datang Sayyidina Jibril, telah datang Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam kepada aku. Lalu di antara doa yang disebut oleh Sayyidina Jibril alaihissalam itu ialah, sungguh orang yang bertemu Ramadan, lalu dia keluar daripada Ramadan itu dalam keadaan dosanya tidak diampunkan Allah. Fakultu, lalu kata Nabi SAW, aku berkata amin. Bayangkan, saya kena bayangkan, kita semua kena bayangkan. Hadis itu riwayat daripada Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Cuba bayangkan bagaimana apabila Sayyidina Jibril SAW yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengaminkan itu Rasulullah SAW. Celaka sungguh orang yang bertemu dengan Ramadan dan sehingga dia keluar dari Ramadan itu dosanya tidak diampunkan Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, amin. Baginda mengaminkan doa Sayyidina Jibril alaihissalam. Bayangkan. Maka ayah ibu yang mulia, kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dalam pecutan terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan saya yang banyak dosa masih lagi sempat bertaubat bersungguh-sungguh sehingga Allah menerima segala taubat saya. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan ini dan Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis, mohon kepada Allah. Jadi antara perkara yang melembutkan hati kita, kita ni payah menangis, tambah orang lelaki ni. Saya pun orang yang susah nak menangis. Tapi di antara perkara yang melembutkan hati kita, itu dengan kita memperbanyakkan sedekah dan wakaf. Ini antara amalan yang melembutkan hati, sebab disebutlah hadis-hadis yang sahih bahawa wakaf itu merupakan saham ataupun bekalan akhirat kita, pelaburan akhirat kita, simpanan akhirat kita pada hari kiamat nanti. Wakaf ini pahalanya mengalir sampai hari kiamat.
Selagi mana apa yang kita wakafkan, benda yang diwakafkan itu terus dimanfaatkan, apatah lagi bangunan-bangunan dimanfaatkan untuk anak-anak menuntut ilmu, untuk orang ramai belajar ilmu. Ilmu itu pula dimanfaatkan, asbab daripada orang yang mewakafkan tadi, maka ini akan terus mengalir sampai hari kiamat. Maka para guru, ibu-ibu, ayah yang mulia, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi asbab nusrah Allah untuk kompleks tarbiyah Raudatul Jannah itu Kota Raja ini. Mudah-mudahan kita menjadi asbab bantuan Allah kepada pusat pengajian Kota Raja yang dibangunkan oleh Ustaz Azhan Ishaq dan seluruh warga Kota Raja ini. Masya Allah, tabarakallah. Sekadar itu aku luka lihat, astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad James. Fadil Ustaz Alimuddin, untuk penggulungan cuma minta sentuh sikitlah berkaitan dengan siapakah golongan yang layak untuk menyambut Aidilfitri. Silakan Ustaz. Terima kasih Moderator Ustaz Azhan dan tuan perempuan yang dirahmati Allah. 2 hari lepas kita menyaksikan suatu tindakan yang zalim puak Yahudi terhadap umat Islam sewaktu umat Islam sedang solat tarawih di Masjidil Aqsa. Ini berlaku kerap kali ketika mana umat Islam berada di bulan Ramadan. Serangan yang dituju, serangan yang dituju oleh puak musuh Yahudi Zionis ketika mana umat Islam sedang mendirikan solat. Suatu penghinaan yang cukup besar dan amat kejam, zalim, sehingga mencederakan lebih daripada 170 jemaah yang cedera, yang mati, wallahu alam. Kalau dilihat, inilah yang berlaku di dunia ataupun di bumi Palestin, menandakan bahawa perjuangan Islam ini sentiasa subur di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentulah orang yang berpuasa itu, di antara kata ulama, natijah daripada puasanya mereka itu, yang pertamanya mereka akan terus melakukan banyak pengorbanan demi pengorbanan, pengorbanan demi pengorbanan, sama ada pada diri mereka itu sendiri ataupun pada harta yang diinfakkan di Kota Raja. Yang nak menginfak, yang ingin dah berhajat dah nak menginfak, nak bagi pada pembangunan Kota Raja, jangan tunggu lagi tuan-tuan. Baki Ramadan ni ada lagi 3 hari ni. Ini kita kata satu peluang yang cukup besar yang kita nak raih, sebab kita tak berperang sebagaimana yang berada di bumi Palestin, tetapi kita nak berperang pada sifat mazmumah yang bakhil. Kita nak membimbing, mendidik hati kita supaya hati kita jadi hati qalbun salim, hati yang sejahtera esok akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah penyucian harta yang perlu kita lakukan itu, selain daripada ibadat zakat syai'un, menyucikan sesuatu, yakni dengan harta yang dizakatkan, yang dikatakan tazakka, mereka yang membersihkan jiwa hati mereka juga daripada sifat-sifat bakhil, daripada mereka kedekut. Yang kedua kata ulama, bakhil pada pengorbanan perjuangan. Nak datang ke Kota Raja ni, kita pun sedia maklum bukanlah satu benda yang mudah tuan-tuan. Dengar-dengar pula baru ni kepala air turun, tiba-tiba Ustaz Azhan pula buat forum, boleh ke tidak ni? Kerana dengan kepala-kepala aku hari habis dihanyut oleh air kerang, mungkin dah tak tahulah kot, tiba-tiba tak jadi nak naik Kota Raja. Itu pun dia juga ujian, dugaan, bukan senang. Saya di bawah tadi pun tengok hujan, ya tak ya ni, ya tak ya ni kan. Bukanlah kata takut, tetapi itulah, kalau kita katakan pada orang lain, memang ada was-wasnya, ragu-ragunya, dan bisikan-bisikan yang akan menggagalkan kita menjadi seorang graduan yang cemerlang di dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita melihat berbagai sudut tadi. Orang yang berpuasa ini, kalau tidak mereka melakukan pengorbanan yang banyak, Allah. Tadi sahabat hantar satu gambar di Masjidil Aqsa. Kita dihidangkan dengan juadah berbuka tuan-tuan.
Tak tahulah malam ni rezeki kita kambing golik berguling ke, tak tahulah Ustaz Azhan buat. Ataupun sekurang-kurangnya biryani kambing ke, atau biryani gam, ataupun setidak-tidaknya adalah gulai lemak ikan masin pun jadilah. Biasa ni yang kita ni nak berbuka, nak iftar ni, hidangan-hidangan makanan sahabat hantar daripada Palestin, Masjidil Aqsa. Hidangan mereka bukan hidangan, mereka berada di dalam masjid, maka berada di sisi mereka iaitu batu-batu. Untuk apa? Untuk mereka berjaga-jaga, menjadi satu peluru dan senjata untuk mereka halakan kepada musuh kebarang kalian. Malam ini lagi puak-puak Yahudi laknatullah melakukan serangan kali kedua. Mereka berjaga-jaga hanya tuan-tuan dengan batu sahaja, menjadi suatu senjata untuk mereka melawan iaitu kekejaman dan kezaliman yang ada pada puak-puak Yahudi laknatullah. Ingat lagi waktu saya dengan Ustaz Haslin Bollywood bawa jemaah ke Palestin pada waktu itu tanggal 15 Mei. Puak Yahudi meraihkan hari kemenangan mereka tiap-tiap tahun, every year 15 Mei. Kebetulan kami berada di Masjidil Aqsa. Dan pada waktu itu kelompok-kelompok puak Yahudi 5, 6, 10 orang, mereka cuba nak memasuki Masjidil Aqsa dan mereka nyanyi sambil menari, melompat-lompat dengan bahasa Ibrani. Dan pada waktu itu kami melihat tiba-tiba sekumpulan anak-anak remaja Palestin yang keluar daripada Masjidil Aqsa. Daripada mana datang jangan tanya. Termasuklah wanita-wanita muslimah, ada yang mendukung anak, ada yang dalam keadaan pregnant mengandung, ibu sekalian. Mereka keluar daripada Masjidil Aqsa. Apa yang mereka bertindak? Tidak ada senjata tuan-tuan sekalian, tetapi senjata mereka yang kami saksikan apa yang berlaku, suara walitukabbirullah, mereka bertakbir sebagaimana ketika mana Ibnu Mas'ud memijak leher Abu Jahal, dipenggalnya kepala Abu Jahal, lalu ketika itu dipegang kepala Abu Jahal, dibawa ke hadapan Rasulullah di dalam perang Badar. Maka ketika itu Nabi melihat kepala Abu Jahal, lalu Nabi bertempik, berteriak, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Maknanya satu kemenangan yang diperolehi. Untung ketika mana Nabi melihat 313 tentera Islam bertempur dengan 1,300, ada yang menyatakan 1,000 tentera daripada Mekah. Ini menyaksikan bahawa satu kemenangan. Disitulah remaja-remaja Palestin mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus menerus mereka bertakbir sehingga puak-puak Yahudi yang cuba nak memasuki Masjidil Aqsa tidak berdaya, dan mereka akhirnya lari daripada kawasan kompleks Masjidil Aqsa. Inilah tuan-tuan yang dinamakan sebagai satu kemenangan hakiki. Bila mana siapa yang nak menyambut hari raya, siapa yang layak untuk meraihkan hari kemenangan, tak lain tak bukan mereka yang melalui fasa dengan berbagai fasa dugaan dan ujian, obstacles, cabaran demi cabaran, dan berbagai-bagai onak duri dan mehnah tribulasi. Pegangnya satu mereka tak lain tak bukan Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Kerana itulah hari raya kita adalah merupakan hari raya akidah, hari raya membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Zayyinu a'yadakum bitakbir, kata Rasulullah, hadis Tabrani, kamu hiasilah hari raya kamu dengan hari raya yang dikatakan kemenangan. Banyakkan takbir, membesarkan Allah, sehinggalah pada pagi sebelum mendirikan solat sunnah Aidul Fitri. Jadi golongan inilah yang dikatakan paling layak untuk mereka meraihkan kemenangan berganda. Dan sudah tentulah kita harapkan bukan hanya kemenangan di dunia, insya-Allah mudah-mudahan juga dengan kemenangan akhirat. Bi anna lahumul jannah, Allah janji bagi orang yang buat pengorbanan pada diri dan harta mereka, diinfakkan harta mereka, maka juga mereka buat satu contribution, sumbangan yang cukup besar. Di ketika ramai kita nampak hari ini orang tak ada kerja, bisnes tak boleh pergi sebab PKP, tetapi ada di antara insan-insan yang hatinya sebagaimana hati Abu Bakar As-Siddiq, insan-insan seperti mana hatinya mereka sebagaimana hati Uthman ibn Affan, hatinya mereka di antara seperti mana hati Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Kenapa? Mereka memikirkan soal
Apakah nilai harta yang aku nak bawa besok di akhirat? Adakah RM1,000, RM100,000 yang ada di dalam bank? Belum tentu hak milik aku. InsyaAllah petang ni tuan-tuan, klik kepada satu nombor akaun yang tertera mungkin barangkali di hadapan tuan-tuan di skrin, untuk kita menginfakkan pembangunan aktiviti dakwah yang berlangsung di Kompleks Kota Raja, hasil ataupun peninggalan daripada almarhum Datuk Abu Sandin Al-Hafiz. Mudah-mudahan jariah pahalanya sampai kepada beliau, dan begitu juga kita dapat kongsi pahala-pahala derma, sedekah, infak, wakaf dan seumpamanya. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alimdin, terima kasih kepada semua barisan panel kita. Kita akan tutup dengan majlis tahlil. Kita bagi penghormatan pada orang yang duduk di tengah-tengah, insya-Allah. Ustaz Biru Syed, insya-Allah. Dan kita niatkan juga untuk para arwah kita yang pergi, keluarga kita, kalangan keluarga kita, ibu atau ayah kita atau kedua-duanya sekali, sama-sama insya-Allah, sama-sama kita beri tumpuan dalam majlis tahlil kita, dan kita aminkan doa yang akan didoakan nanti insya-Allah. Dan ada hajat daripada seorang abang buah ni, dia minta untuk khusus dia tumpang buat kenduri pada petang ini, selain pada saya dan keluarga bonda saya, buat majlis haul untuk ayahanda saya pada hari ini, dan keluarga, ahli keluarga kami yang dah pergi. Niat juga untuk pada para arwah, itu Hasnah binti Ma'rawi, Nazri bin Syamsuddin, Arbi bin Panda Okin, Arba'ah binti Ibrahim, Aisyah binti Arbi dan Latifah binti Arbi. Dan tuan-tuan boleh niat masing-masing arwah-arwah yang telah pergi di kalangan keluarga kita. Dan juga kita niat pada almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, dan juga semua para dermawan pewakaf yang telah pergi mendahului kita, yang telah banyak bantu Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kota Raja Ipoh ni. Itu saya persilakan pada Ustaz Syed Bakri untuk memimpin tahlil pada petang ini, dan kita akan selepas itu kita akan ke tempat jamuan untuk sesi majlis berbuka puasa. Yang berdekatan jemput lagi boleh hadir untuk sama-sama ke majlis berbuka puasa pada petang ini di Kota Raja. Silakan dengan hormat. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ